Udah nanti kalau dah start, dia punya link dia tukar Sebab yang nak masuk lambat biasa dia orang kata dah tak boleh, tak boleh. Okey, hari ni punya so far tak ada masalah lagi. Okey, okey, okey. Okay. Saya dah live tau. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi semua. Dah sedia untuk sesi kita yang ketiga, iaitu Google Drive for Beginners. Okay, terima kasih kerana tonton sesi kita untuk kali ini. Selamat kembali bagi yang dah tonton sesi-sesi yang sebelum ni, dan selamat datang yang baru pertama kali nak tonton sesi program Jom Fasih #Fasih Digital. Okey, sebelum kita mula, saya nak minta tuan-puan nanti lepas sesi kita ni, boleh tak subscribe. Okey, kejap ya, saya tunjuk. Subscribe channel YouTube
Fasih Digital HL Hulu Langat. Ni. Okay, ni dia punya nama channel. Kalau nampak logo SPB ni, betul lah tu. Fasih Digital HLA. Okay, boleh juga scan QR code ni, anda akan dibawa ke sana and then boleh subscribe, okay? Ataupun just type gg.gg Fasih Digital YouTube. Tolong subscribe sebab segala recording sesi-sesi kita ni akan juga diupload di channel Fasih Digital Hulu Langat ni. Okay? Okay, saya tahu anda semua dah tak sabar lagi, dah tak sabar untuk nak menimba ilmu untuk hari ini. Okay, jom kita terus kepada sesi kita hari ini. Saya serahkan sesi kita pada Puan Aida. Okay, dipersilakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekejap saya buka apa ni? Window. Okey. Okey, nampak Harap nampak clear lah semua. Okey. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi lagi sekali. Kak nampak tak? Kalau tak nampak. Nampak. Okey. Okay. Okey, good. Terima kasih. Hari ni tak tunjuk muka sebab muka agak serabai. Sakit kepala tapi tak apa. Harap suara masih okey, tak terjejas. Muka je agak terjejas. Okey. Suara pun cukup lah. Yang penting kita nak dengar perkongsian. Tak ada apa nak tengok dekat skrin je. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada PPD Hulu Langat sebab invite saya untuk kali yang ketiga lah kan kita hari ni. Kita dah 3 sesi dah hari ni. Okey. So hari ni kita nak belajar tentang Google Drive. Mungkin ada yang belum pernah guna. Hari ni saya akan tunjukkan satu demi satu apa dia Google Drive ni, macam mana nak guna. Atau mungkin ada yang dah repeat tengok tu, bolehlah memperkasakan lagi lah ilmu tentang Google Drive ni. Okay. Jadi sebelum tu saya juga nak jemput semua untuk follow, untuk subscribe saya punya channel Ailisa Azmi. Ni kena cari ni, Ailisa Azmi. So kalau cari channel saya ni, banyaklah sharing yang saya buat. Semua ada, Google Drive for Beginners ke, Classroom for Beginners ke, dan sharing-sharing lain lah yang saya akan buat, termasuk esok lusa banyak lah dekat sini ada macam-macam saya akan share. Okay, kalau tak jumpa cari YouTube, walaupun nama saya Aida Liza Azmi, tapi jangan subscribe yang Aida Liza Azmi tu tau, yang tu kosong je, tak ada apa. Yang YouTube tu kena cari yang ni, Ailisa Azmi. Sama juga. Kalau Facebook pun sama, Ailisa L Azmi, ada L pula kat situ. Okay, samalah Facebook dengan YouTube ni dua-dua tempat saya letak macam-macam perkongsian lah. Kadang-kadang yang jenis menaik letak kat Facebook, kadang-kadang yang jenis video saya letak kat YouTube. YouTube ni baru lagi ni. Okay, so hari ni kita akan share tentang Google Drive. Kita tengok dululah apa dia Google Drive ni. Ada tak yang belum pernah guna? Atau tak tahu pun dia ada ke tak ada Google Drive? Ada tak? Kalau ada komenlah sikit supaya saya boleh boleh tengok boleh nampak. Okay, nanti saya akan tengok komen dekat YouTube. Okay, tadi tu ni saya punya Facebook dengan YouTube Ailisa Azmi. Kalau nak scan pun boleh. Ataupun Facebook Ailisa L Azmi. Ni saya sangat menggalakkan lah join sebab follow je sudah cukup. Kalau Facebook saya galakkan untuk follow ni sebab banyak lagi sharing yang saya dah pernah buat dan akan buat. Memang sangat banyak. Okay. Bagi yang baru berkenalan,
kenalkan baliklah nama saya Aida Liza Azmi. Saya jurulatih bertauliah ataupun certified trainer untuk Google for Education. So dalam bidang Google for Education ni saya ada pengalaman lebih kurang more or less lebih kurang 8 ke 10 tahun macam tu lah. Kemudian dalam 2016 saya mula buat certification persijilan Google. Saya buat level 1 pada bulan November 2016. Lepas tu minggu kedua, minggu ketiga saya terus buat level 2 dan hujung bulan saya terus buat certified trainer. Nanti kalau nak tahu tentang apa dia certification level 1, level 2, trainer ni semua innovator, boleh follow dekat YouTube saya akan buat sharing tentang persijilan Google pada hari guru 16 Mei. Okey. Jadi sebenarnya option saya bahasa Inggeris, tak ada kaitan pun dengan IT, ICT, teknologi pendidikan semua tak ada. Tapi memang saya minat lah, saya sangat-sangat minat. Kalau orang lain lepas SPM pergi kerja ke apa ke, saya minta dengan mak nak ambil kelas komputer pada tahun SPM 98. Sementara nak tunggu dapat maktab, saya pergi buat kursus komputer. Jarang-jarang orang buat kursus komputer pada masa tu. Biasanya kelas jahit, kelas memasak macam tu. Ini adalah senarai tempat-tempat yang saya pernah bertugas lah. Dan kalau tengok saya pernah bertugas di bahagian sumber dan teknologi pendidikan di bawah sektor e-pembelajaran. Okey. Dan yang terkini bermula 1 Mac saya bertugas di SK Kampung Tunku, PJ. Dekat je. So kalau nak jemput pergi sekolah lah, dah habis PKP nanti hujung-hujung tahun, nak suruh ajar cikgu lain, boleh je. Jangan lupa jemput saya. Email tak ada kat sini tapi boleh cari kat Facebook. Facebook saya memang aktif. Okey. So kita nak tengok ni thank you ni untuk pengenalan je tau. Untuk pengetahuan memang saya tak sediakan apa-apa note. Okey, sebab Google Drive ni memang saya nak kena tunjuk rupa dia macam ni, saya nak kena tunjuk dia macam ni terus. Dan juga satu lagi, sekiranya ada apa-apa upgrade, update dan sebagainya, terus tuan-tuan dan puan-puan semua boleh type di Google search tu, terus type Google Drive macam ni. So kalau type di Google Drive Help akan keluarlah Google Drive Help, Google Support. Sini ada lebih banyaklah lebih detail dan bila ada apa-apa yang terkini dia akan keluar je. So hari ni saya akan tunjuk yang basic dan nanti soalan yang saya ambil saya akan pilih soalan daripada YouTube yang basic jugalah. Okay, so macam mana kita nak access Google Drive ni? Sebelum kita nak access Google Drive, sebenarnya Google Drive ni apa? Nak tanya dululah Google Drive ni apa? Okay, cuba jawab soalan saya dekat dekat YouTube. Dekat YouTube saya nak tengoklah sikit apa yang cikgu-cikgu semua faham tentang Google Drive. Apa yang cikgu-cikgu semua faham tentang Google Drive? Okay, saya masih presenting takut saya terkeluar pula. Kadang-kadang tak perasan. Okay, nak tahu apa yang dimaksudkan dengan Google Drive. Okay, saya pergi baca komen tau. Okay, saya baca komen dekat YouTube dulu. Dia keluar je thank you kan. Nanti kita jangan thank you kan dulu. Kita bagi dekat tajuk lah. Nak tajuk. Kita letak kat sini. Google Drive for Beginners. Ada tak yang first time dengar Google Drive atau apa ni? Dia pernah dengar Google Drive tapi dia pun tak pasti apa benda Google Drive. Atau dia dah pernah guna Google Drive tu, cuma dia tak pasti cara guna yang betul. Okay, ada tak? So saya nampak kat sini Cikgu Li kata storage untuk file, boleh simpan semua file. Cikgu Azrin kata macam OneDrive. Okay, Google Drive pun sama, storage atas talian. Ada yang cakap storage simpan data. Setakat tahu storage je lah Okay, tak apa, no problem. Okay. So basically betul lah tu apa yang cikgu cakap.
iaitu Google Drive ni sebenarnya adalah storan awan. Lebih tepat kita panggil cloud storage. Dia sama je macam iCloud, iCloud Drive, macam Dropbox, macam OneDrive. Tadi ada cikgu cakap pasal OneDrive kan. Dia sama je. Apa yang membezakan adalah saiz dia. Kalau setiap jenama tu berbeza-beza saiz dia. Lepas tu dari segi kelebihan dia lah, dari segi dia punya synchronization. Contohnya kalau saya nak pindahkan file daripada saya punya phone ke dalam laptop, dari phone ke dalam laptop saya akan guna Dropbox sebab Dropbox agak laju. Tapi Dropbox ni agak kurang sesuai bila kita nak buat sharing. Google Drive paling sesuai untuk sharing. Synchronization akan lambat sikit je berbanding Dropbox. Kalau saya nak yang lebih secure, bukan lebih secure sebenarnya, Google Drive pun dah cukup secure. Tapi kalau saya nak lebih compatible dengan phone, macam simpan gambar ke, nak simpan video, saya akan guna iCloud Drive. Kalau tengok ke dalam kalau tengok saya punya laptop ni semua jenis ada. Phone ada, iCloud Drive ada, Dropbox ada, Google Drive ada. Ni 3 major yang saya guna lah. 3 major cloud storage yang saya guna. Okay. Jadi kita tengok sikit macam mana kita nak masuk ke Google Drive. Mula-mula sekali kita buka Google browser dah. google.com.my ni ataupun google.com. Jangan lupa mesti kena sign in ke akaun kita. Ni sign in lah ke akaun mana-mana yang disukai. Okay. Bila kita sign in, kita akan dapat akses lah. Kalau kita tak sign in pun kita dapat je akses, tapi dia akan suruh sign in juga nanti. So memang kena sign in dulu. Tujuan apa dia buat sign in ni sebab kita dah simpan semua kita punya file, dokumen apa semua kat dalam tu. Jadi untuk mengelakkan orang lain akses, so kita kenalah ada satu bentuk security. Jadi bila kita nak guna, kita kena sign in dulu. Okay, ni saya dah sign in. Kalau tengok di sini, saya sudah pun sign in ke akaun yang akaun personal. Macam saya cakap dalam sesi sebelum ni, nak tahu kita sign in ke akaun mana, kita sebelah Google Apps yang 9 titik tu, kita tengok logo akaun kita tu, klik sikit, lepas tu kita akan nampak email apa yang kita guna. Ailisa ni Gmail. Gmail ni adalah akaun personal. Okay. So saya akan tunjukkan 2 jenis Google Drive hari ni, iaitu akaun personal dan juga akaun education. Akaun education tu macam MOEDL tu lah. Akaun education adalah package Google untuk company ke organisasi pendidikan. Institusi pendidikan. Macam kita pakai MOEDL tu, itu akaun G Suite for Education. Akaun di bawah package education, dia ada kelebihan sikit berbanding akaun biasa. Dia ada lagi lah jenis G Suite for Business, G Suite Enterprise. Setiap satu tu yang membezakan dia adalah satu package lah app apa yang kita boleh guna. Macam G Suite for Business, dia tak ada Google Classroom. Dia bukannya untuk kelas, bukan untuk education, so dia tak ada Google Classroom. Kalau akaun personal kita pula, beza dia daripada segi saiz storan itu. Okey, kita nak tahu macam mana? Ni saya tunjukkan macam mana kita nak buka. Okey, ni dari akaun personal, saya akan buka drive dia dekat sini. Okey. Google Apps ni, ni Google Apps ni. Katakan tak jumpa Google Drive, walaupun saya selalu dah ulang, tapi ulang lagi sekali. Katakan dia duduk kat bawah-bawah ke, boleh je klik dan drag, susun balik apps mengikut yang kita suka lah. Benda ni memang boleh di-dragkan sesuka hati di atas dan di bawah semualah. Jadi kalau tengok macam saya memang duduk di atas. Mana-mana akaun pun, akaun ni pun Google Drive dia duduk atas. Memang saya pengguna tegar Google Apps. Okay. Dan saya dah guna Google Apps ni sejak dia mula-mula diperkenalkan. Dia mula diperkenalkan 2012 kalau tak silap saya. 2012 ke 2014. Tapi saya rasa 2012. Jadi memang dari 2012 saya dah start guna. Okay, masa tu duk guna kat akaun personal je. Sampailah bila masuk KPM baru ada akaun education. Lagi seronok. Terus dah tak guna dah pen drive.
Ni antara kelebihan dia lah, iaitu bila saya dah start dah guna Google Drive ni secara full force lah kata, secara tegarnya saya memang dah tak guna langsung dah pen drive. Jadi sebab dia duduk di cloud, dia duduk di awan, saya boleh buka je, akses dari mana-mana. Kalau saya guna di rumah, saya guna laptop saya sign in dan saya buka je. Kalau saya pergi dekat mana-mana tempat lain, contohnya dulu duk pergi office atau dekat sekolah, saya buka je balik, saya sign in ke akaun saya. So kalau ada yang tertanya-tanya, selamat ke buat macam tu? Jawapan dia selamat. Sebab selagi kita tak savekan password kita di komputer yang public, kalau kita duk guna komputer dekat sekolah ke, dekat office ke, selagi kita tak savekan password kita kat situ, siapa pun tak dapat buka Google Drive kita, sebab setiap kali nak masuk dia akan kena sign in. Okay, cuma yang ini adalah komputer, laptop personal saya dah save password, sebab tu bila buka je terus dapat, bila saya klik je terus dapat buka. Kalau kita guna di public, komputer yang public di sekolah dan sebagainya, memang tak dapat. Dia akan suruh sign in dululah. Okay, jadi bila dah sign in macam ni, sekejap saya buka satu akaun yang kosong sikit lah. Kosong sikit. Ni akaun MOEDL. Akaun MOEDL dia ada ni dia ada atas digital learning tu. Okay. Taklah kosong sangat. Kosong sikit lah. Okay. Berbanding saya punya akaun yang personal ni. Okay. Kita nak tengok dulu dia punya function di sebelah kiri. Okay, atas sekali. Atas sekali ni perkataan drive ni, kalau kita berada di mana-mana dalam folder, lepas tu kita boleh je klik dekat drive ni, dia akan patah balik ke depan ni. Bila klik je akan terus dia patah balik lah ke alamat asal, ke pintu depan lah kiranya. Okay. Lepas tu kita ada butang new untuk kita masukkan file. Nanti kita tengok apa benda yang boleh dimasukkan. Okey, juga di sini kita ada my drive. Okey, my drive. Okey, kalau tengok my drive ni, dia ada drop down menu. Ada segitiga warna kelabu dekat paling hujung tu. Bila saya klik dekat situ, dia akan keluarkan senarai nama folder yang ada dalam Google Drive saya. Folder je, bukan untuk file. Folder sahaja. File tak ada. Bukan file tak ada, file tu ada tapi dia tak display lah. Dia hanya display nama folder. So kalau saya klik balik, dia akan tutup balik. Untuk shared drive ni saya takkan kongsilah hari ni sebab tajuk kita hari ni Google Drive for Beginners. Shared drive ni adalah kategori advance, kegunaan dia dan apa semua. Dan jika buka dari akaun personal, kebanyakan orang tak ada pun muncul shared drive dengan komputer macam saya ni. Okay, saya kategori hardcore user, memang ada keluar dua-dua ni. Untuk kategori yang beginner, baru-baru nak guna, jangan pelik kalau tak ada shared drive dengan computers. Most probably akan keluar my drive, lepas tu keluar shared with me dah. Macam ni. Dia ada my drive, lepas tu dia ada shared with me je. Okay. So yang membezakan dia adalah bila kita pergi scroll kat bawah sikit, scroll sikit kat bawah, nampak tak? Ada dia akan keluar ni storage ni 5.7 gig daripada 15 gig. Bila saya pergi dekat bahagian bawah ni drive ni, saya scroll ke bawah, masih lagi di bahagian kiri dia ada storage dia 5.7 daripada 15 gig. Okey, jika ada macam ni 15 gig, itu bermakna tu adalah akaun personal. Akaun personal tu yang mana? Yang @gmail.com tadi saya tunjuk awal-awal. Tadi masa saya nak sign in, saya tunjukkan akaun mana tu, 15 gig, akaun @gmail.com. Okay, kalau dia nampak 30 gig, itu adalah akaun business. Akaun business dengan akaun enterprise, kalau tak silap saya dia 30 gig. Okay, kalau macam kita ni, akaun ni MOEDL ni Google Drive MOEDL. Tengok apa pasal tak ada pun berapa, tak macam yang ini. Yang ni ada 15. Pasal apa yang ni tak ada? Okey, yang ni tak ada sebab dia punya storage di awan nan biru, dia adalah unlimited. Letaklah 100 movie, 200 movie pun dia tak akan effect, dia tak akan terjejas.
storage tu memang tak akan berakhir. Dia tak ada, dia infinite punya storage. Okay, ada yang pernah cakap sebenarnya dia 1 TB. Dia tak, sebenarnya dia unlimited. Bukan 1 TB, bukan 100 TB, bukan. Dia unlimited. Ini di bawah akaun MOEDL. Atau siapa-siapa yang ada akaun education yang lain. Nak tahu akaun education tu adalah bila kita nak sign in, alamat email dia ada .edu.my. Kalau alamat email alamat email untuk MOEDL kita pun belakang dia ada .edu.my. Jadi ini adalah akaun kategori education. Kalau kata dia kategori education, automatic lah. Kalau yang pernah masuk U, kalau duduk U mesti akan dapat juga akaun daripada U. Aidaliza Azmi .edu.my. Kalau cuba buka dia punya Google Drive, mesti unlimited juga. Okay. Kalau company lain, company dia tak ada edu.my, adalah apa-apa nama company, kalau boleh buka pun Google Drive, dia akan jadi 30 gig dia punya limit. So yang membezakan jenis-jenis account ni adalah drive storage dia lah. Okay. Macam hari tu sesi Google Classroom saya bagi tahu perbezaan guna akaun personal adalah seorang satu kelas boleh masuk 50 partisipan. Akaun EDU boleh masuk 1,000 orang. Ni hari ni perbezaan untuk Google Drive pula, iaitu 15 gig untuk akaun personal, 15 gig. Lepas tu untuk akaun education, mana-mana akaun yang email dia .edu.my di belakang, dia unlimited. Okay. Cikgu pernah gunakan Google Classroom kan? Mesti dah try punya guna Google Classroom. Kalau dah pernah guna Google Classroom, sebaik saja dia buka Google Drive untuk pertama kali, dia akan jumpa satu folder bernama Classroom. Okey, Classroom ini janganlah di-delete ya cikgu-cikgu. Ini dia memang duduk kat situ. Jika sudah pernah guna Google Classroom, automatik folder ini akan muncul. So kalau ada yang cuba-cuba buka hari ni, janganlah gatai tangan duk pergi delete, riau sat lagi. Okey, Classroom ni biarkan dekat situ. Ini adalah bermakna kita dah pernah guna Google Classroom. Dia automatik ada. Cuba kalau saya klik sekarang kan. Ni akaun personal. Okey, ni akaun personal. Saya klik folder yang Classroom ni. Okey. Ini adalah folder. Nak tahu anak murid punya hasil kerja semua ada dekat dalam ni lah. Nama-nama folder ni pun automatik, bukan kita buat. Setiap kali kita create Google Classroom, kita create saja kelas, automatik akan ada satu folder kat dalam ni. So yang kita duk buat homework, duk bagi homework kat anak murid, duk buat make a copy for each student, bagai apa semua tu, kat sinilah parking dia. Okay? Sebab tu saya kata Google Drive ni besar sebenarnya, dia punya usage dia, function dia sangatlah besar. Sebab segala jenis hasil kerja-kerja yang kita duk buat, kalau pernah create Google Form, pernah tak create Google Form? Mesti pernah punyalah. Kat sini jugalah dia akan parking. Tapi kalau belum pernah guna Google Drive, kalau belum pernah guna Google Drive tapi pernah buat form, dia akan duduk berterabur kat depan ni. Hanya Classroom saja dia akan duduk dalam folder. Okey, tapi nanti saya ajar macam mana nak susun, macam saya buat ni kan. Saya susun ni. Contohnya semua file yang saya buat untuk Google Doc, saya letakkan dalam folder Google Doc. Nampak tak? So bila buka folder Google Doc, semua file jenis Google Doc je ada. Kemudian bila jenis-jenis Google Form, dia duduk dekat folder Google Form. Nampak bila buka Google Form, ada lagi folder-folder lain. Okey? Macam tu lah saya susun. Nanti saya akan ajar cikgu semualah macam mana nak susun bagi teratur sikit. Kalau pertama kali buka Google Drive, jangan terkejut. Dia akan haywire penuh segala-gala benda kat sini semua ada. Jangan risau. Saya akan tunjukkan nanti Okey. Tadi saya tunjuk yang My Drive tadi. Bila saya klik pada drop down menu, dia akan keluarlah senarai nama folder yang ada. Okey, kita akan abaikan dulu nama folder ni. Hanya folder Classroom je yang bukan saya create secara yang automatic lah. Yang lain tu memang saya yang buat.
Okay, memang saya create kan. My drive, shared drive dengan komputer kita abaikan dulu. Kita pergi kepada share with me. Ingat tak kalau ada orang share dengan kita, dia buat quiz, dia share dengan kita kat Google Form, dia share dengan kita Google Doc. Lepas tu dia apa-apa file yang kita dapat dekat email ni. Sekejap saya try buka email. Gmail dia tu, Gmail kepada akaun Google kita tu, ada tak keluar. Sekejap. Saya try buka. Gmail kat akaun Google kita tu, tak kisahlah akaun personal ke, akaun education ke. Kalau kita pernah dapat share with you, ada dia bagi makluman kata siapa-siapa yang telah sharekan mana di trash. Itulah dah buang, dah mau duduk kat trash dah. Ni, okey. Macam ni. Invitation to collaborate, ataupun share with you, ataupun transfer ownership. Ni saya transfer ownership. Okay, kalau kita dapat makluman macam ni, memang 100% benda tu ada dekat share with me. Okay, dia ada dekat share with me. Maksud share with me ni adalah orang lain punya file tau, tapi dia sharekan dengan kita. So kita dapat tengok ataupun kita dapat edit. Okay, nak tahu siapa owner asal dia, kita klik kepada list view ni. Okay, kita klik pada list view ni. Nampak di bahagian bawah akaun kita, sini ada macam garis-garis tu, klik pada list view. Kita akan terus nampak siapa owner asal. Ini akaun personal saya, iaitu Ailisa.azmi. Okay, saya akan dapat tengok lah. Ni folder PPD punya, folder pula file PPD punya. Ini Cikgu Fauzi Hashim punya. Ni kawan office punya. Okay, ni adalah file yang orang lain kongsikan dengan kita. Kita dapat tengok siapa owner asal dia. Kalau orang tu share dengan kita, dia akan duduk di bawah share with me. Okay, tapi share with me ni kalau saya delete pun, contohlah saya delete yang ni owner dia adalah akaun saya yang lagi satu bernama Aidliza Azmi. Okay, kalau saya delete, saya klik pada remove, saya right click, lepas tu saya ambil remove. Apa yang jadi adalah dia hanya akan remove dari saya punya Google Drive je. Tapi file tu asal dia, tapak dia duduk dekat orang lain kan. Owner dia masih ada je. So jangan risau kalau tiba-tiba terdelete, tak perlu panik sangat. Dia hanya delete daripada drive kita. Dan belum masuk, share with me ni belum masuk pun dalam saya punya, belum masuk dalam kita punya drive. Kita hanya boleh view. Okay. Kalau kita add kan ke dalam kita punya drive pun, dia tak makan storage drive kita. Okay. So jangan risau dan jangan panik. Kalau kita terdelete share with me ni, tiba-tiba terdelete, tak apa, minta orang tu share balik, dan dia tak akan delete dari orang tu pun. Nampak? Dia akan hilangkan dari kita punya share with me je, tapi yang asal orang tu masih dapat. Yang owner asal masih boleh tengok. So don't worry. Okay, itu untuk share with me. Lepas tu kan, kalau kita buka my drive ni, ada 4 benda, 4 ketul kat atas ni, quick access ni. Ini quick access ni adalah 4 file terakhir yang kita buka dalam Google Drive kita lah. 4 file terakhir, macam ni sharing Google certification ni, saya akan buat sharing tentang persijilan Google 16 Mei. Okay, saya buka untuk edit slide dia, jadi akan nampak kat situ. Ni minggu lepas sesi dengan PPD petaling utama. Okay, so kat sini ada nampak saya buka edit juga. Dan juga satu lagi saya punya file. Ni untuk esok punya session. Kalender, task dengan keep saya buat kat Google Site. Untuk esok punya session. Saya 4 yang terakhir buka di sini. Kalau nak tengok yang kelima terakhir, dah tak nampak. Dia hanya nampak 4 je quick access. Quick access ni hanya dapat nampak 4 yang terakhir. Selebihnya akan duduk di recent. Okay, duduk dekat recent ni.
File ni dia ada dua jenis view tau. Yang ini dia panggil grid view. Yang ini dia panggil list view. Dia akan listkan nama file tersebut, ownernya siapa, waktu bila kita modify ke apa ke dan size dia. Nampak size dia ada yang tak nampak, ada yang ada. Nanti saya terangkan kenapa macam tu. Satu lagi kategori view dia adalah grid view. Grid view ni kita nampak seketul-seketul macam ni lah. Saya suka grid view macam ni. Okay. Tapi kalau nak tengok owner, nak bagi nampak siapa owner, kita buka lah list view. Nampak? Terus nampak. Siapa edit last kali, apa semua tu kita boleh nampak lah ownernya. Okay. Ini untuk recent, kemudian untuk star kan. Star kan ni maksud dia file tu mungkin kita nak guna dalam masa yang saya remove lah sekejap Okay. Katalah saya nak guna, esok kita ada sharing berkaitan kalender task dengan Keep ni kan. So untuk esok nak bagi cepat saya cari, benda tu duduk kat konon lah, duduk kat folder ke mana-mana, tak ingat nak cari, kita boleh right click dekat file tersebut dan kita klik pada add to star. Bila kita klik pada add to star, ni macam tak jadi apa-apa pun kan. Kita klik lah pada star tadi. Nampak file itu telah pun muncul. Maksudnya katakan esok kalau saya nak guna, saya klik je dekat sini. Dia akan jadi cepat lah. Dia macam kita letak bookmark ke atau kita letak sticky note yang color-color tu. Nak bagi cepat cari. Macam tu je lah function dia. Okay. Kemudian lagi satu di tepi ni kita ada trash. Trash ni adalah semua file yang kita dah delete. Okey, bila kita delete ni sebenarnya dia akan simpan untuk 30 hari. Dia akan simpan untuk sebulan. Okey, dia akan simpan untuk sebulan. Dan trash ni, kalau file tu, contoh file yang besar macam movie ke, selagi kita tak clear dari trash, selagi tu dia akan makan storage. Katakan tengok dekat my drive dah kosong, tak ada apa-apa, katalah dah delete habis. Tapi storage ni masih lagi ada guna. 10 gig dari 15 ke contohnya kan. Cuba buka dekat trash, kemungkinan file tu masih ada di situ sebab tu dia masih lagi menggunakan storage. So, kita boleh pilih untuk empty kan trash tu. Kalau kita empty kan, dia akan bagi warning sikit lah sebab sebaik saja kita klik empty, dia akan kosong terus, forever gone. Selagi kita tak klik empty trash atau selagi tak cukup 30 hari, file kita boleh dapatkan semula. Contoh kalau saya delete satu file lah saya tak sengaja, contoh saya terdelete satu file. Saya klik remove daripada drive ni, nampak dah hilang daripada drive. Saya klik pada trash, dia ada muncul dah dekat trash. Saya boleh dapatkan balik, iaitu saya right click dan saya tekan balik restore. Dia dah hilang dari trash tapi dia patah balik pergi ke tempat mana dia di-delete tadi. Ni dia dah muncul balik. Gambar apa? 100 district. Gambar ni tadi saya tunjuk Okey. Itu tentang menu kat tepi-tepi ni. Ni cara nak view, list view ke. Ni list view. Yang atas ni quick access, 4 yang terakhir. Ni list view. Okey. Untuk function tepi ni, setakat ni ada tak soalan? Saya cari soalan dululah sebelum saya sambung. Okey. Cikgu Lim tanya, kenapa quick access boleh jumpa rakan sekolah yang baru guna tertentu file? Saya tak berapa faham soalan tapi saya cubalah jawab mengikut pemahaman saya kan. Okey, kenapa quick access kita jumpa file yang orang lain punya ke? Kalau yang orang lain punya, maksudnya orang tu ada share dengan kita dan ada buat editing terkini. Macam contoh quick access saya ni, sesi 4 Google Calendar ni yang minggu lepas punya session, bukan saya punya pun. Ini PPD punya tapi dia share dengan saya, so dia ada buat editing, saya masih tetap nampak. So 4 yang terkini lah. Apa-apa aktiviti di dalam Google Drive kita yang terkini, 4 yang terkini dia letak di sini. Walaupun file tu orang lain, orang tu yang edit, kita masih boleh nampak dia ada buat editing. Okay, tapi sebab apa dia dah bagi, sebab apa kita boleh nampak? Sebab
dia bagi kita akses untuk tengok. Jadi kita nampaklah dia edit tu. Kita nampaklah aktiviti yang berlaku iaitu edited yesterday. Macam tu. Okay, sebab tu boleh nampak. Kalau file tu bukan file kita, kita boleh nampak, maksudnya orang tu share dengan kita lah. Atau kalau file kita, orang lain pula nampak, orang tu kata, kenapa file kau ada dekat Google Drive aku ni? Maksudnya kita ada share lah tu dengan dia. Mesti punya. Google Drive ni, by default, secara default, kita tak akan nampak orang punya file, orang pun tak akan nampak kita punya file. Kalau nampak, maksudnya kita ada lah tu bagi akses. Okay? Mesti punya lah. Nanti saya tunjukkan macam mana cara kita nak tengok kita dah bagi akses ke tak. Okay, saya cari soalan lain. Cikgu Louis Anthony tanya, bolehkah akses Google Drive MOE saya melalui akaun personal Gmail? By default tak boleh. Kalau nak tengok Google Drive, kalau Google buat macam tu, maksudnya dia open je lah kita untuk siapa-siapa pun akses kan. Tapi bukan macam tu cara dia. Kalau Google Drive tu duduk dekat dalam akaun personal, kita kena login guna akaun personal baru dapat tengok. Kalau Google Drive tu duduk dekat file tu duduk dalam Google Drive akaun MOEDL, kita kena sign in dekat akaun MOEDL baru kita dapat tengok. Sebab Google tak ada cara, Google dia tak tahu okey ni siapa punya. Okey, melainkan kita yang bagi akses itu. Maksudnya akaun MOEDL saya bagi supaya akaun personal saya pun dapat tengok. Atau akaun personal saya bagi akses kepada MOEDL saya untuk tengok. Kena bagi dulu akses. Kalau tak bagi, dia memang by right, by default tak dapat tengok. Bukan macam tu cara dia. Okey. Saya cari lagi soalan lain. Saya cari soalan in between, saya akan cari soalan jawab, lepas tu saya sambung. Sebab apa? Kalau saya buka sesi Q&A di hujung-hujung, dia akan jadi terlalu banyak sangat. Nanti tak terjawab pula. So saya akan cari macam ni lah. Selepas cikgu beberapa hari bersesi dengan saya, mesti dah faham cara saya. Saya akan cari in between, macam ni lah. Okay, so saya cari balik soalan. Okay, Cikgu Nur Zahanita. Puan, kalau kita share dokumen dan lain-lain dengan kawan di Google Drive, tiba-tiba rasa nak delete, boleh ke delete for all? Okay, sebenarnya kalau kita dah share dengan orang, kita delete secara automatik, semua orang tak boleh tengok dah. Okay, orang yang kita dah bagi akses semua dah tak dapat tengok. Dia akan keluar error ataupun dia akan keluar 404 tu. Okay, tak ada lagi benda tu, benda tidak wujud lagi. Tapi sebenarnya ada cara kalau kita cuma nak, kita dah bagi dekat kawan tengok, lepas tu kita dah tak nak bagi dia tengok, kita boleh remove dia, tak perlu sampai nak delete file tu pun. Okay, kalau kita nak delete sebab kita dah tak nak bagi orang tengok, tak perlu pun sampai ke situ sebenarnya. Kita masih boleh pilih cara untuk remove orang tu je supaya dia dah tak boleh tengok. Okay, ada cara dia. Okay, saya dah tak. Nanti Cikgu Suzaini macam mana nak unchat, saya akan tunjukkan. Okey, saya akan pergi balik kepada soalan pula kepada Google Drive. Okey, nak tunjuk dulu. Katakan akaun personal tak banyak guna, tapi bila buka-buka je ada 10 gig. Mana mai lah banyak-banyak. Okey, nak tahu jumlah file yang kita dah guna, storage dia dah guna banyak mana, kita tengok di bahagian kiri dan bawah. Kiri bawah dia ada perkataan storage, so kita boleh nampak. Dah guna 5.7 gig daripada 15 gig. Ni akaun personal saya. Macam tak banyak pun kan, tak sampai separuh pun. Okey, dan akaun MOEDL lagi lah sikit, 3.2 MB je. Puan Eda ni pergi mana lah barang dia tutup tang mana. Saya ada satu lagi akaun education yang saya banyak guna. Akaun e-didik ni, yang ni ada banyak 20 gig. 27 gig. Kat sini yang banyak sebenarnya. Okey, ni 27 gig. Okey. Katakan tapi saya nak fahamkan dulu konsep dia. Okey. Saya ada file dekat sini, bila saya tengok ada setengah file size dia kosong. Kenapa file size dia ni tak ada pun? Tak ada size ke? Tapi ada setengah dia tunjuk 52 KB. Okey.
Maksudnya gambar ini, gambar yang macam strawberry ni bersaiz 107 KB. Okey. PDF ni, PDF di HDD ni bersaiz 2 MB. Tapi kenapa yang atas ni, okey, folder ni tak ada saiz? Okey. Yang pertama, jika dia adalah folder, dia memang tak detect berapa saiz. Okey, kita kena buka folder tersebut. Okey, saya klik saya bukalah folder dia nak bagi nampak. Okey, jika saya buka folder dia, contohlah saya buka Jamboard. Semalam kita buat sesi Jamboard kan. Okey, so saya klik pada list view. Okey, saya dah buka dah kepada folder, tapi file size tersebut masih tak ada juga, kosong je. Saya pergi cari yang lain pula lah. Saya cari yang lain. Contohnya yang ni. Okey. Betul lah tadi tu list view. Okey. Yang ni pun sama. Nama file atas CV. Tapi file size tak ada. Yang bawah CV juga. Tapi ada 161 KB. Okey. Ini adalah secret dia. Yang bawah sekali portfolio. Portfolio menggunakan Google Sites. Tak ada balik. Okey. Okey. Ni lah secret resepi dia yang saya nak share. Jika file tersebut adalah dari luar, maksudnya bukan produk Google, PDF ke apa lagi Microsoft Word. Ni Microsoft Word tau. Ni Microsoft Word yang ada di OCX ni, Microsoft Word. Atau PowerPoint, dia akan makan storage. Ataupun gambar. Gambar pun makan storage juga. Nampak tak gambar ni saiz dia 261 KB. Okey. Ni gambar apa benda ni. Tak kisahlah gambar apa pun. Okey. Gambar, file PDF, apa semua yang bukan produk Google punya, dia memang akan makan storage. Tetapi sekiranya file tersebut adalah hak milik Google, contohnya Google Slide, Google Doc, Google Jamboard, Google Site, Google Slide. Tadi dah cakap 2 kali Google Slide. Okay, nampak saya buka Google Slide sekarang. Okay, ini semua Google Slide. Maksudnya saya buat slide ni semua presentation menggunakan Google Slide. Nampak tak? Semua tak ada saiz. Okay, jika kita buat produk, kita buat bahan, kita savekan dalam Google Drive, bahan tu daripada Google sendiri, dia memang tak makan storage. Okay, sangat menjimatkan. Contoh kalau kata kita nak buat, saya dah buat soalan dekat Google Doc, dekat Microsoft Word. Microsoft Word tahu Saya bukalah satu file Microsoft Word, dalam ni ada tak? Okay. Dalam ni tak ada. Saya buka dekat Google Doc sekejap. Google Doc. Okay. Nak tahu benda tu produk Google ke tak? Mula-mula sekali kita tengok bila kita buka dekat list view, dia ada. Okay. Tengok di sini Kedua-dua file ni GCT list dia sama sebenarnya. Tapi satu saya buat guna Word, kemudian saya convert kepada Google Doc. Google Doc adalah macam Word untuk versi Google lah Okay, so ini adalah Microsoft punya, iaitu guna Microsoft Word. Kemudian saya transfer kepada Google Doc. Bila saya letak mouse pun dah nampak. Okay, yang ini Word, yang ini Doc. Dua-dua file adalah sama. Yang membezakan dia adalah yang Microsoft Word ada saiz, yang Google Doc tadi tak ada dah saiz, kosong. Okay, jadi kalau kata cikgu ada bagi homework, kata saya dah bagi homework, saya buat guna Word, lepas tu saya masuk ke dalam Google Classroom, tapi anak murid saya kata tak boleh buka. Okay, saya klik yang Word tadi ni, yang ni. Yang pertama, kalau cikgu guna laptop sendiri untuk buat, bila cikgu buka, dia akan jadi tepi keliling hitam macam ni. Kita tak dapat edit, tapi kita dapat view. Tapi untuk kita dapatkan view macam ni, kita mesti kena guna laptop dulu, ataupun phone kita mesti kena ada dulu Microsoft Word yang versi phone. Barulah dapat edit. Kalau anak murid kata cikgu dah bagi homework menggunakan Microsoft Word, lepas tu upload dekat Google Classroom, assign dekat murid,
jika dia tak dapat buka, ni adalah salah satu punca, iaitu phone dia tak dapat baca file dari Microsoft Word. Okay? Atau dia dah dapat buka macam ni tapi masih tak dapat edit ni. Ni masih tak dapat edit. Okay. Jadi apa yang perlu dibuat adalah kita convert. Kita tukarkan versi dia dulu. Okay. Macam saya ni. Ni saya kekalkan di sini. Word ni. GCT list DOCX. Ini adalah versi Microsoft Word. Saya nak tukar kepada versi doc. Satu sebab saya dah tak nak dia pakai storage. Satu lagi saya nak bila orang buka dia dapat edit. Okay, so saya buka balik, saya double click. Bila kita scroll ke atas, penting tau, mesti kena buat macam ni dulu sebelum kita assign dekat anak murid dalam Google Classroom. Ni antara punca kenapa tak boleh buka. Sebab bukan semua phone dapat baca file Microsoft Word. Tetapi semua smartphone dapat baca file Google Doc. Okay. So akan klik dulu dekat sini. Dia ada kat sini tau, open with Microsoft Word. Dan satu lagi open dengan Google Doc. Okay, saya akan pilih yang open dengan Google Doc ni. Okay, secara automatik nampak tak? Tadi versi yang ada hitam keliling dia dan dia tak ada pun perkataan edit apa semua ni, sekarang sudah boleh edit. Okay, tapi sebenarnya ini masih lagi versi Microsoft Word. Sebab apa tau? Sebab bila cikgu buka file, cuba tengok atas dia, masih ada ni, Microsoft Word ni. Maksudnya kita edit pun dia akan masih lagi save balik dalam bentuk Microsoft Word. Jadi masih lagi tidak menyelesaikan masalah anak murid tak boleh buka homework. Kita dah buat dalam Google Doc, kita dah buat dalam Microsoft Word, anak murid masih tak boleh buka. Okey, kita klik kepada file. Okey, nampak tak tukarkan save as Google Docs. Dia akan tukarkan format tadi kepada bentuk Google Doc. Google Doc ni lebih user friendly lah. Buka apa-apa browser pun mesti boleh buka punya. Nampak tak? Sekarang list nama yang atas tadi, walaupun tajuk Google Drive tapi ini adalah punca kenapa kita dah share dengan anak murid. Okey, tugasan kita dah bagi kat anak murid melalui Google Classroom tapi tak boleh nak edit. Okey, kalau tengok dekat atas ni dah tak ada dah, DOCX tadi dah tak muncul. So, file yang DOCX ni, yang ni bolehlah kita delete dah. Saya boleh, yang ni saya kekalkan GCT list. Yang DOCX tadi, mana dia? Yang ni saya bolehlah right click dan remove. Okey. Ni dah buka dua kan, dia keluarlah dua. Okey, saya delete lah satu. Saya delete balik satu sebab dah tunjuk minggu lepas kat orang lain. Okey. So, yang ini kekal bila kita assign dekat anak murid, dia akan boleh buka. Dari laptop pun boleh, dari phone pun boleh. Dah tak jadi masalah Okay, so saya tutup balik. Okay, lepas tu kita bagilah editing. Kita bagi edit ke apa ke, terpulang kepada kita. Okay, itu semua file yang mana yang ada versi Google, contohnya file Microsoft Word, boleh convert kepada Google Doc. File dalam Microsoft Excel boleh tukar kepada spreadsheet. File dalam Microsoft PowerPoint boleh convert kepada Google Slide. Macam itulah contohnya. Jadi bila kita convert, satu dia akan lebih kompatibel. Maksudnya buka daripada phone pun dia cepat sikit lah loading sebab dia telah tukar kepada online version. Satu lagi dia tak makan storage, dia tak makanlah storage. Google Slide saya buka, Google Slide saya tunjuk, jap ni account mana? Saya buka, pergi kat Google Drive balik, saya buka Google Slide. Ini adalah benda-benda yang memang kita kena tahu. Nampak tak? Walaupun dalam ni G Suite for Education Overview ni sebenarnya ada video kat dalam dia, tapi kalau tengok file size dia dah kosong. Okay, dia pergi mana storage tu? Dia guna storage yang online. Okay, dia tak parking dah dekat kita punya drive sebab kita menggunakan produk Google.
Okey tak? Macam tu saya cari soalan. So selepas ni kalau kata ada lagi masalah, saya dah buat dah homework dekat anak murid melalui Google Classroom. Apa homework yang buat, yang assign dekat Google Classroom, mesti file dia ada dekat Google Drive-nya. Google Drive ni dia macam tapak dia lah. Tak mungkin kita buat benda dekat Google Classroom, kita assign. Katakan kita buat quiz. Mesti ada. Dia kena cari dalam folder Classroom, nama kelas tersebut, mesti ada file form yang quiz tadi. Dia memang akan ada satu tempat untuk parking tau. Dia tak boleh benda terawang-awang, di awang-awangan. Macam tangan saya di awang-awangan, cikgu tak nampak. Dia mesti ada tempat untuk dia parking. Jadi harap ini menyelesaikan masalah bagi yang kata saya dah share, anak murid tak boleh buka. Itu tadi memang problem dah sepatutnya solve. Okey Kemudian siapa yang rasa sangat berguna, mesti kena subscribe YouTube saya, Ailisa Azmi tau, walaupun nama dekat perkataan presenting tu nama YouTube saya juga, Ailisa Azmi. Yang dekat atas cikgu punya skrin tu, dekat sebelah perkataan record tu, Ailisa Azmi, tu nama YouTube saya. Mesti kena cari saya punya YouTube. Banyak lagi saya share tips. Facebook saya pun kena cari, banyak saya share tips. Saya ni. So untuk cikgu yang nak minta ulang step, sebenarnya boleh tengok je balik video ini atau pergi ke saya punya YouTube saya Ailisa Azmi. Ada penerangan yang lengkap kat situ dan sesi-sesi yang in future dapatlah follow nanti. Dah selesai masalah lepas ni cikgu saya tak boleh buka. Cikgu saya dah buka tak boleh pun edit. Selesai problem itu. Bagaimana nak buat folder? Cikgu Nik Hasyanti, nanti saya akan jawab. Memang akan ada saya tunjukkan cara nak buat folder. Tak apa, jangan risau. Soalan Cikgu Nurhaliza, jika lebih limit kena beli tambahan storage ke? Ini Google Drive saya. So saya tukar pada thumbnail balik. Macam saya ni kan, jika saya klik pada buy storage ni, ni account personal tau. Untuk account education dia tak ada buy storage, dia tak bagi. Buy storage dia tak muncul dah. Ini account personal. So dia bagi tahulah you've got 15 gig. Kalau kita nak beli boleh, tetapi saya tidak menggalakkan cikgu beli tau. Sebab apa? Cikgu kan dah ada MOEDL tu. MOEDL. Tapi saya cadang saya sendiri pun tak guna MOEDL. Saya pergi ambil account. Ada dua minggu lepas sahabat guru Malaysia saya buat sesi sharing dengan dia orang. So dia orang bagi saya account free. Kalau cikgu, kalau setakat ni kita kan ada akaun MOEDL. So boleh je guna akaun MOEDL. Kalau nak beli pun tak ada masalah sebenarnya. Up to you lah. Dia kalau beli macam ni. Sebulan RM8.49. Jika nak tambah bagi jadi 100 gig. Tetapi dia ada juga pros and cons. Memang storage kita dah bertambah. Tapi kalau kita nak guna contohnya Google Classroom kita masih limit, akaun personal masih limit sebanyak 50 orang je satu kelas. So cikgu fikirlah apa yang dirasakan sesuai. Kalau kata nak beli bukan sebab Google Classroom, sebab storage, boleh je, tak ada masalah. Itu up to you. Dia adalah beberapa jenis package, 100 gig, 200 gig dengan 2 TB. Tapi seperti yang cikgu tengok, saya certified trainer pun saya pakai yang free je cikgu, sebab saya pakai account education. Katakan cikgu kata bila buka dekat Google Drive ni ada satu je folder, tapi katalah ada satu folder atau satu je file apa yang get started tu kan. Ada tak siapa-siapa tengah buka Google Drive sekarang, ada tak get started punya PDF tu? Ada yang tu satu je. Tapi tiba-tiba bila tengok dekat storage 5 gig juga walaupun baru satu file. Kenapa jadi macam tu? Ada tak orang yang macam tu? Ada tak? Kalau ada saya nak tengok. Nak tengok ada tak yang jawab? Ada. Cikgu Lim
dulu. Tanya berapa storage drive dengan menggunakan Anchor MOE, dah bagi tahu tadi, iaitu unlimited. Infinite storage, tak ada had. Gunalah, letaklah banyak mana pun. Okay. How to convert PowerPoint to Google Slide, Puan? Sama cara macam saya tunjuk Google Doc tadi, iaitu kita buka dulu PowerPoint tu, buka menggunakan open with Google Slide, kemudian pergi dekat file, save as Google Slide. Macam tu lah. Sama je cara dia Okay. Okay. Dah nampak dah ada yang jawab ada. Okay. Ada tu adalah untuk yang baru apa benda Puan Aida tanya. Ni saya katakan dia baru pertama kali buka Google Drive. File pun tak ada apa sangat, 1-2 file je, tapi tiba-tiba dekat storage dia tengok dah 5 gig. So mana datang 5 gig tu? Bila jadi macam tu, klik pada buy storage. Okay. Ni kena dengar tau. Kena dengar betul-betul. Ini adalah informasi yang sangat menarik mungkin dan sangat akan menjawab persoalan ramai orang untuk puluhan tahun. Okay. Klik pada buy storage, tetapi bukan nak suruh buy. Bila kita klik pada buy tu, dia akan keluar macam ni kan. Dia akan keluar macam ni. Dia suruh get more storage. Okay. Saya nak scrollkan ke bawah sikit. Okay. Bila scroll ke bawah, dia akan bagi tahu Google Drive kita tu storage dia digunakan untuk apa. Okay. Kita kata kita guna untuk savekan dokumen, tapi sebenarnya Google Drive juga simpan satu gambar kita dari Google Photos. Kalau tengok kat sini, saya punya file 3 gig je. Okay. Tapi saya ada fotos kat dalam ni sebanyak 2 gig. Okay, foto tu dari mana? Jap kita tengok. Gmail ni juga, kalau kata saya, ni Gmail ni, yang banyak-banyak ni kan. Yang banyak-banyak ni. Okay, katakan saya pergi dekat inbox. Lepas tu saya ada attachment. Attachment tu dia bukan tergantung-gantung di awangan tau. Attachment itu adalah dia menggunakan storage Google Drive. Walaupun dia tak appear pun dekat Google Drive. Tapi dia tak appear kat Google Drive, tapi sebenarnya dia ada. Dia duduk je diam-diam, hidden. Okay, so kalau kita ada inbox ni, dekat inbox ni banyak sangat attachment. Dia perlukan tempat untuk parking kan. Dia bukan terbang di awangan. So di awangan dia tu dia duduk di Google Drive juga. Sebab tu lah bila buka Google Drive ni, buka dekat buy storage akan nampak. Okay, yang fotos ni pula. Apa benda fotos ni? Okay, saya klik sekarang Cikgu yang biasa guna Android, okay, biasa guna Google Photos. Okay, ini tak related dengan beginners, tapi saya tetap kena maklumkan supaya cikgu tahu storage cikgu pergi ke mana. Okay, bagi cikgu yang dah guna Android agak lama, cikgu akan dapati dalam Android ada aplikasi nama Google Photos. Kita pun main klik-klik yes je kat Google Photos tu. Lepas tu phone kita hilang. Belilah phone baru. Lepas tu guna Google Photos tu klik yes kan lagi. Okay. Tanpa kita sedar, semua yang kita kacau pula kucing ni. Semua yang kita guna, semua gambar fotos yang tak kira lah berapa phone yang kita guna pun, sebaik saja cikgu klik pada yes. Synchronize yes kan aja. Without your knowledge tu, dia akan save kat dalam Google Drive ni juga di bawah Google Photos. Tak percaya, bukalah Google Photos ni. Buka dekat browser Google Photos. Macam saya account Gmail ni dah guna 10 tahun, dah berapa belas tahun. Okay, saya tengok tepi ni Tengok di bahagian kanan. Okay, ni tepi bahagian kanan. Okay, saya letak mouse. Nampak tak ni? Mei 2020. Saya scroll bawah. Januari 2014. Paling lama adalah gambar pada Ogos 2008. Lepas tu saya dah tak guna sangat dah. Okay. Di sinilah tersembunyinya harta karun, gambar-gambar lama yang ambil dengan boyfriend, girlfriend dulu. Sekarang dah beranak pinak, gambar masih muncul, cubalah cari.
dia pakai storage Google Drive. Okay, tapi bila kita masuk melalui aplikasi ni, melalui Google Apps 9 titik, kita cari Photos. Okay, saya tak nak jawab soalan berkaitan Google Photos. Saya cuma nak bagi tahu storage tu pergi ke mana. Ini antaranya lah satu file atau folder yang kita simpan. Memang kita simpan dalam Google Drive. Satu lagi Gmail, yang mana Gmail ada attachment tu. Dan yang ketiga adalah gambar-gambar kita. Berapa phone yang kita pernah guna, semua dia akan save selagi kita bagi akses. Bila kita cuba buka Google Photos sekarang kat dalam phone tu, ada tak dekat setting dia, kita yes kan aja. Kalau ada, mesti akan jumpa dekat dalam Photos kat online ni. Kod ada phone hilang 2-3 tahun lepas, tak tahu mana nak cari gambar dia, besar kemungkinan adalah tu tersorok dan tersembunyi di sini. Okay, so saya akan tutup tentang Google Photos, juga tentang Gmail saya tutup. Itu cuma nak bagi tahu kat mana, kenapa storage tu nampak macam sikit tapi rupanya dah pakai banyak. Okay, macam saya, file saya 3 gig je tapi dalam ni dia kata 6 gig, 5.7. Sebabnya separuh daripada tu 3 gig saya guna untuk saya save kan dalam Google Photos. Dululah masa pakai Android. Sekarang tak synchronize dah. Sekarang bila pakai iPhone sejak 2-3 tahun lepas, saya savekan ke iCloud Drive. Okay. So saya cari soalan lagi. Tu Cikgu Hafzila kata ada banyak foto lama boleh retrieve balik. Kan, dah jumpa. Cikgu Junaidah kata kadang-kadang email tak boleh terima, adakah sebab penuh oleh Google Photos? Ya. Tanya saya boleh delete ke tak? Cikgu Siti Khadijah tanya boleh delete ke tak? Itu terpulang pada cikgu lah, nak delete lah. Okay. Tapi yang penting saya sudah menyelesaikan masalah gambar yang hilang lama yang tidak dapat dikesan. Kan? Okey, Cikgu Zaza tanya, ada tak kesan Google Form tak dapat dibuka oleh pengguna kalau tiba-tiba kita letak form dalam folder? Tak. Form ni, kalau form ke apa-apa file dalam kita punya Google Drive, katalah saya mula-mula dia tak duduk dalam folder. Okey, saya tunjukkan. Mula-mula dia duduk dekat depan ni. Okey, katakan form kita buat duduk kat depan. Lepas tu saya share dekat 20 orang kawan. Lepas tu hari ni Puan Naida ajar cara nak buat folder. So lepas ni saya pun nak buat folder. Saya pun ubah form tadi masuk ke dalam folder. Adakah 20 kawan tadi dah tak dapat view? Jawapan dia tak. Dia masih dapat tengok. Sebab kita share tadi adalah link kepada folder. Bukan link kepada form. Yang kita share dekat dia adalah link kepada form. Bukan link kepada folder. Ada beza tu Okay, dia masih boleh tengok, jangan risau. Selagi kita tak remove nama dia, selagi tu kita dia tetap dapat tengok. Okay, saya nak cari soalan lagi. Mana dia? Okay, cari soalan kejap. Okay, Cikgu clean ni anak Jonathan beli phone baru. Kan. Sebenarnya phone kita penuh-penuh. Okay, saya ada seorang kawan pakai phone 64 gig. Lepas tu penuh, dia pergi beli pula phone yang 1 TB. Okay. Lepas tu penuh, dia kata dia dah delete dah. Tapi masih lagi duk penuh-penuh. Cubalah pergi cari dekat Google Photos tu. Mesti banyak punya lah. Okay. Okay, Cikgu Ang Tun Ui cakap Google Drive macam tak ada privacy. Siapa-siapa pun boleh akses. Sebenarnya pernyataan cikgu tu bercanggah. Sebenarnya Google Drive tak ada siapa pun boleh akses selagi kita tak bagi permissionnya. Okay, by default Google Drive ni dia memang tak ada, kita create saja apa-apa file yang baru. Kalau kita tak bagi, memang orang tu tak dapat. Jadi persoalan cikgu yang mengatakan Google Drive tak ada privacy, saya bangkit
belakang sama sekali. Okey, selagi tak ada orang yang ada kita punya ID dengan password, kalau orang dapat akses, itu adalah kesilapan dan kecuaian kita sendiri yang membenarkan orang akses, atau kita main share je folder kita tu tanpa kita sedar apa dia setting untuk folder tersebut. Okey sebelum saya pergi kepada cara nak create folder, cara nak create file, saya cari satu dua lagi soalan. Okey. Cikgu Nori tanya macam mana cara mudah nak pindahkan gambar di Google Drive ke external hard disk. Kan dah bagi tahu MOEDL tu unlimited. Buat apa guna hard disk lagi dah. Pergi je save kat sana. Tak perlu lagi dah guna external hard disk. Okey. Mana tadi Cikgu Junaidah kata Google Photos mana? Cikgu Junaidah kata gambar kita dah padam gambar lama dah cuba padam gambar lama tapi telefon boleh delete. Telefon tak pernah tu, saya tak dapat nak baca. Okey. Kalau telefon asyik penuh je, cuba tengok kat Google Photos. Okey, saya teruskan. Okey, macam mana kita nak create folder? Ada dua cara. Satu, kita klik pada new ni, yang di sebelah di bawah di bahagian kiri atas ni yang ada drive, bawah dia ada new. So kalau saya klik pada new tersebut, dia akan keluar folder, file, upload. Kalau kita klik pada folder, maksudnya kita akan create folder lah. Nampak tak dia ada perkataan tambah folder. Lepas tu dia ada kita boleh upload, maksudnya daripada komputer kita, daripada laptop nak pindahkan ke Google Drive, kita klik lah pada tambah tu, dia memang akan uploadkan. Okay, atau kita nak buat apa-apa file, contohnya nak buat Google Doc, Google Sheet, Google Slide, atau kita klik pada more, dia akan bagi tahu. Okay, kita juga boleh buat Google Form, Google Drawing, apa benda semua ni lah. Google Jamboard. Okey, sekarang jika cikgu memang dah sangat banyak folder, cikgu boleh susun. Ada dua cara nak susun folder. Okey, saya buat disclaimer sikit. Ini adalah cara saya. Terpulang kepada cikgu, jangan kata mesti kena susun cara saya, tak. Saya kena buat disclaimer ni tau. Nanti cakap Puan Aida kata kena susun macam ni, tak. Kalau tengok kat sini, okey, ini adalah file, ini adalah Google Drive account personal. Akaun personal, jadi akaun personal ni saya hanya guna untuk app Google je. Google Doc, Google Sheet, apa semua je. Okay, jika dia makan storage, contohnya Word, PowerPoint, PDF, saya akan letak di akaun education. So dia akan ada lagi akaun education dekat akaun file-file yang makan storage yang besar, saya akan letak dalam satu lagi Google Drive yang akaun akaun education. Nak cakap pun dah pening dah. Okay, so kita patah balik ke akaun personal. Okay, saya hanya right click. Tadi sama ada saya klik pada new ataupun saya pergi je kat mana-mana tempat kosong kat dalam Google Drive ni, macam ni, tengok mouse saya ni, saya right click, dia akan keluar benda yang sama, iaitu new folder, upload file, dia akan keluar yang sama. So saya klik pada new folder. Okay, PPD Hulu Langat contohnya. So saya klik pada create. Nampak? Saya klik pada create, tunggu sekejap. Okay, dia akan automatic susun ikut alphabetical order. Nampak tak? Dia terus duduk di sini, PPD Hulu Langat. Tapi sebab saya senang nak cari, saya letakkan color. So nampak saya tunjuk cara nak tukar color dia. Saya right click pada folder tersebut, saya pergi kepada change color. So saya ambil lah color apa saya nak, purple lah. Dah jadi color purple PPD Hulu Langat ni. Okay, tu saja je tu. Tak ada apa sangat pun color tu, saja nak bagi nampak warna-warni. Okay, itu untuk create folder. Okay, kenapa saya buat folder macam ni, Google Doc, Google Site, Google Sheet? Sebab
contohnya katakan saya nak buat form. Saya tak akan buat dekat depan ni tau, sebab nanti form dia akan ada dengan dia punya responses, dan kemudian bila dah banyak guna akan sangat haywire, akan sangat chaos dekat Google Drive ni. So saya buat folder, saya pergi dekat spesifik folder. Contohnya saya nak buat Jamboard, saya pergi kepada folder Jamboard, saya right click dan saya ambil Jamboard. Nampak tak? Dia akan terus create yang baru. Okay, create yang baru. Dan dia akan duduk kat dalam folder itu. Okay. Katalah saya bubuh nama Jamboard ni PPT Hulu Langat. Semalam dah belajar pasal Jamboard kan? PPT Hulu Langat. Okay, saya klik pada OK. Okay, tengok nama dia PPT Hulu Langat kan? Saya tutup Jamboard ni. Okay, refresh. Tak perlu refresh pun. Okay, nampak tak? Dia akan terus create PPT Hulu Langat. Dalam mana lokasi dia? Ni atas dia. Lokasi dia di Google Jamboard. Saya nak patah balik ke drive, muka surat pertama, saya klik je pada My Drive ni. Saya klik pada My Drive. So dia akan terus bawa saya ke muka depan. Okay. Atau saya pergi ke Google Doc. Google Doc ni banyak lah. Nampak tak? Semua saya create terus, apa-apa file saya create directly dalam folder yang saya nak. Okay. Atau kalau cikgu rasa, okay, saya create lah satu Google Sheet. Katalah data murid. Katalah cikgu ada file yang dah berterabur dekat depan, dekat My Drive je. Semua benda berterabur habis. So, data murid. Aku tunggu sekejap. Dia working ni. Dia working. All changes save in drive. Saya tutup. Okay. Nampak depan ni dah ada data murid. Saya tutup. Nampak tak? Sini dah ada data murid. Macam mana saya nak pindahkan file ni? File ni kategori Google Sheet kan? So saya nak pindahkan ke folder sheet ni juga. Okay. Dia ada dua cara. Satu, saya boleh klik dan saya drag saja ke Google Sheet ni. Okay. Saya drag dan lepas. Nampak? Dari drive ni dia dah hilang, tapi dia ada dekat sini. Ni nampak tak data murid. Atau satu cara lagi, saya klikkan, saya right click. Bila saya right click, dia akan keluar banyak menu. Okay. Dia ada perkataan move to. Okay. Move to nampak ni, move to. Okay, so saya pilih menu move to. Dia akan tanyalah, okay, kat mana nak pindahkan? Katalah saya nak pindahkan balik ke My Drive. So saya pastikan lokasi tu berada dengan tepat di bahagian atas ni. Dan saya scroll ke bawah, move here. So dia akan pergi ke My Drive. Okey, betul tak? Data murid tada, dah ada. Okey. Ataupun satu lagi, file tu duduk dalam folder. Okey, saya nak pindahkan ke drive contohnya. Okey. Dari folder temporary saya nak pindahkan ke drive. Okey, satu cara lagi adalah saya klik pada folder tersebut, file ke folder ke, sama je cara nak pindahkan dia, right click Atau satu lagi saya drag kan ke nama folder yang saya nak pindahkan. Ni saya nak pindahkan ke drive kan. Dia duduk di sini, saya nak pindahkan ke My Drive. Okey. Saya tak naklah tekan move to apa benda semua. Saya nak cepat, saya dragkan letak dekat situ. Okey. Dia hilang dari sini kan sebab saya pindahkan ke drive. So saya buka drive. Ni. Ini dia complaint form tadi tu. Okay. Itu cara kita nak create folder, cara nak create file, cara nak pindahkan file. Okay. Sekejap lagi kita tunjuk cara nak share atau unshare pula. Okay. Cikgu Tinesa tanya, save gambar di Google Drive lambat tak? Okay. Sekarang, walaupun saya tunjuk, kenapa saya berani je tunjuk kat cikgu Google Drive saya ni? Padahal kat atas tu ada, cuba cikgu cari link tu. Cari dan search, jumpa tak? Mesti tak dapat jumpa. Okay, atau dia kata request access. Jadi kalau tanya saya selamat ke tak? Ya, selamat.
Okay. Cikgu sikit tanya, kalau latihan pelajar hantar masuk ke Google Drive, kita remove kat classwork, dia masih ada kan? Ya, remove kat classwork sepatutnya masih ada di Google Drive. Tapi cikgu jumpa jugalah sebab takut dia kadang-kadang Google Classroom, Google Drive kadang-kadang lah. Bila dia ada haywire sikit, biasalah tu isu-isu teknikal kadang-kadang takut terhilang. Sepatutnya ada je. Okay, saya cari soalan. Cikgu Cahaya cakap saya guna Google Drive ni sejak 2012. Tahun ni 2020. Dah 8 tahun saya guna. Kalau tanya saya selamat ke tak? Ya, saya akan cakap selamat sangat. Tak pernah lagi keluar isu, takat 8 tahun saya guna ni, tak pernah lagi saya dengar isu leaking berkaitan Google Drive. Saya pernah dengar tentang Yahoo, tapi saya tak pernah dengar tentang Google Drive yang leaking. Okay. Ada lagi tak soalan? Okay. Okay, dah belajar cara nak susun. Okay. Satu lagi cara nak susun, kalau bukan mengikut folder macam ni, okay. Ni bila awal-awal atau masa di peringkat awal, bolehlah buat Google Site satu folder, Google Sheet satu folder. Classroom je bukan kita buat, dia memang ada kat situ bila kita dah guna Google Classroom. Satu lagi bila file tu dah menjadi berpuluh-puluh gig. Ni akaun saya yang ada 27 gig file. Okey, jadi memang dia sudah jadi lebih banyak. So cara susun pun dah berbeza. Iaitu saya create satu folder untuk Google Apps ni. Saya letakkan number, contohnya number 1, number 2, number 3, number 4, 5, 6. Okey, saya folderkan Google Apps tu ke semua. Okey, contoh saya buka folder yang Google Apps ni, apa ada kat dalam dia? Dia akan ada sama je, iaitu Google Classroom, Google Sheet, Google Doc, Google Jamboard semua. Okay, tapi dia bukan duduk di depan dekat My Drive dah. Sebab ini file yang lama saya guna sejak dari duduk di KPM. So, contoh saya buka file official KPM ni. Jadi, dulu ada file atau folder berkaitan KPM sahaja. Sekarang ada sekolah satu, KPM dot nombor 2. Lepas tu file buku teks, file folder minit mesyuarat, EPSA, pekeliling. Kalau buka folder pekeliling, semua jenis pekeliling saya bubuh dekat dalam ni. Yang related lah, yang tak related tu saya tak save lah. Okay. Apa lagi Saya juga susun ikut tahun. Contohnya masa di KPM 2017 saya start guna akaun ni, akaun yang G Suite ni. Jadi saya bila buka 2017 ada folder, okey sekejap. Bukan 2017. Ni 2018. Okey, ni ada folder kertas cadangan, keberhasilan, kewangan, dan folder pula program. Dalam folder tu ada pula program-program, bengkel VLE, apa benda lah semua. Okey, jadi saya susunkan ikut jenis pula, jenis kategori kerja yang saya buat. Macam saya dulu banyak buat urusan jadi urus setia bengkel-bengkel. Ni MOOC, Pesta Buku Kuala Lumpur, Pesta Buku Antarabangsa PWTC tu, bengkel digital, anugerah pembestarian sekolah. Mesti pernah dengar kan anugerah pembestarian? Kalau saya jadi AJK-nya, saya terlibat, saya akan letakkan terus dalam satu folder tu. Contohlah, saya buka satu saya buka satu folder program. Ni untuk saya tunjuk macam mana saya susun. Bila saya buka satu folder program, saya ambil lah satu program, bengkel amalan terbaik sekolah transformasi. Okey. So dalam ni akan ada package untuk hotel, nota apa yang saya perlu senaraikan tugasan yang saya perlu buat. Lepas tu sebab ada melibatkan kanak-kanak asli, so saya akan simpan salinan MyKit di dalam ni. Surat-surat yang saya hantar ke PPD, JPN, sekolah, saya bubuh dekat dalam ni. So kalau buka surat dan memo, ada lagi pula folder surat JPN, surat PPD. Macam tu lah. Ni borang-borang yang saya gunakan untuk cikgu, borang klaim, borang perbatuan, apa benda semualah. Okay, so this is how I arrange my Google Drive. Bolehlah tiru cara saya ni.
Awal-awal memang akan ambil masa, tapi insyaAllah lepas tu dia akan jadi lebih teratur. So kalau cikgu nak cari ke apa ke, senang. Itu tentang cara saya susun bolehlah tiru. Contoh ni Canon Pixma ni adalah automatic. Saya apa-apa yang saya scan dari printer dia akan terus masuk di sini. Okay. Ataupun meet recording. Apa-apa sesi meet kemudian record kan, siapa ke yang record, saya record, yang saya host dia akan duduk automatic dalam meet recording. Okay. Termasuklah apa receipt ke, receipt bawa kucing pergi hospital, receipt anak ke apa, semua saya ada. Okay, Cikgu Zaza tanya, saya nak tahu tentang folder shortcut yang saya save dari Google Drive orang lain. Okay, bila dah save daripada orang lain, dia tetap jadi hak milik orang tu. Kita tak boleh tukar folder orang tu kepada bukan shortcut. Dia memang akan jadi shortcut sebab tu orang punya. Okay Okay. Saya Cikgu Ko Jim Hong tanya, bagaimana file dalam Google Drive itu disusun? Saya dah tunjukkan. Tapi apa yang saya tunjukkan adalah cadangan saya. Cadangan sahaja. Bukannya, mesti kena guna Google Drive cara macam ni. Bukan macam tu. Ini adalah apa cara saya yang buat. Okay. So, ini cara saya buat. So, saya sharekan dengan cikgu supaya cikgu pun boleh guna cara ni kalau nak. Okay. Cara kita nak share. Cara kita nak share dengan orang. Kalau cikgu perhatikan dalam saya punya Google ni, okay, ini akaun personal. Tajuk nombor 1 ni, folder nombor 1 Google Certified Trainer. Bila buka dekat akaun saya yang lagi satu, akaun education, juga nama tajuk nombor 1 Google Certified Trainer. Okay, sebenarnya saya memang semua antara dua-dua drive saya ni memang saya letakkan sharing. Dia akan appear kat dua tempat. Kat sini ada nombor 5 Google Workshop. Kat dalam ni ada tak? Dalam ni pun ada Google Workshop. Okay, so melalui akaun personal atau melalui akaun education. In your case akaun MUDL nampak tak? Saya ada akaun yang sama yang saya kongsikan. Okay, macam mana cara nak buat? Yang pertama, saya akan create satu folder. Okay, contohnya folder tu, adakah folder tu akan diletakkan file bersaiz besar? Kalau file bersaiz besar, saya akan parking dia, owner asal dia dekat account education, iaitu account MOEDL. Kalau cikgu kan. Okay, katakan saya letakkan dekat sini, new folder. Ni account personal ni account education. So saya letakkan new folder. Okay. Folder besar, contohlah folder besar PPD. Okay. Ni cara nak sharing So, saya create dulu satu folder, create. Nampak tak kat sini dia ada folder besar PPD. Nak bagi nampak beza, kita letak color sikit. Color purple. Okay, tengok folder yang color purple ni Sekarang, saya nak memastikan akaun saya yang lagi satu ni pun boleh tetap isikan atau editkan folder tersebut. Okay. Saya right click. Saya klik kepada share. Saya klik kepada share. Dia akan keluar macam ni, dia tanya. Okay. So saya masukkan email akaun personal Ailisa. Ailisa.azmi. Okay. So, nama folder tersebut di bawah ni folder PPD. Saya akan sharekan melalui akaun education saya. Saya akan share dengan akaun personal. Saya akan bagi akses. Nampak di sini. Sebagai editor. Okay, kalau viewer, kalau kita bagi akses tu viewer, maksudnya orang yang buka tu dia boleh view je, dia boleh tengok je, dia tak boleh buat apa-apa. Okay, so saya akan bagi akses sebagai editor. Bila saya jadikan akaun saya yang lagi satu ni sebagai editor folder, maksudnya saya boleh tambah sendirilah dalam file tu. Dalam folder tu saya boleh tambah file. Kalau ada file saya boleh edit. Macam saya bagi full access lah. Okay. So saya akan biarkan dia sebagai editor.
Okay, so saya akan klik pada send. Okay, share anyway. Okay, nama folder ni folder PPD dan ini adalah account G Suite. Dia ada kat situ G Suite. Okay, saya share dengan account personal kan. Okay, sekarang saya pergi dekat account personal. Nampak tak account personal ni? Gmail ni. Okay. Dia duduk kat mana? Bila saya dah buka kat sini, pergi dekat share with me. Nampak tak? Folder ini sudah muncul. So saya hanya right click dan add shortcut to drive. Saya letak shortcut tu dekat dalam drive. Add shortcut to drive. Sekarang saya klik pada my drive. Mana nama folder tu? Ni dia. Okay, nama dah ada folder PPD. Okay, dia jadi shortcut sebab ini adalah shared folder. Kalau dulu dia tak keluar macam tu. Okay, sekarang kita tahu ini bukan saya punya, tapi dia duduk dalam drive saya. Saya klik pada list view. Apa nama folder tadi? Ni, folder PPD. Tak ada nama owner, tapi nanti sekejap lagi dia akan muncul. Nama owner tu adalah nama akaun saya lagi satu, Aida Liza Azmi. Dengan cara ni saya tetap dapat share antara satu sama lain. Okey, katalah lepas dah share, lepas tu saya decide kata dah tak nak lah. Ni kalau kita share dengan orang lah contohnya kan. Mana folder PPD tadi? Okey, saya dah share dah dengan orang, lepas tu saya decide, saya dah tak nak lah bagi dia tengok. Okey, saya pergi right click balik. Klik semula pada share tadi. Okey. Di sini editor tadi. Okey, editor. Sekejap Editor tadi, saya klik pada editor dan saya klik pada remove. Okey, nampak tak? Dah tak ada dah orang lain yang boleh tengok, hanya kita sahaja. Ada you tu, saya seorang saja yang boleh tengok folder ini. Okey, dan saya klik pada save. So, saya pergi dekat akaun orang yang mula dapat akses, lepas tu dah tak dapat dah akses. Okey. Saya refresh balik Nampak jadi apa? Request access. Nampak tak? File tu dah jadi warna kelabu. Saya dah tak boleh buka lagi dah. Okay. Atau orang yang mula-mula dapat akses, lepas tu dah tak dapat akses, dah dia tak boleh dah lagi, dia tak boleh tengok. Dia tahu ada folder tu tapi dia tak boleh tengok. Dia kena request access. Okay, dengan cara tu barulah kita boleh tahulah kita dah share dengan siapa ke, ada siapa yang ada akses. Okay. Okay tak? Okay Sekejap Okay. Saya nak pilih soalan-soalan basic lagi. Okay. Cikgu Siketan tanya, classwork yang pelajar hantar mesti masuk dalam share with me atau boleh ada kat classwork je? Okay. Classwork yang murid hantar, cikgu cari je dekat folder classroom. Cari kat folder classroom, cari dekat folder nama kelas tersebut. Okay, semua akan muncul di situ. Okay, Cikgu Tun tanya, murid hantar video projek guna shared folder. Dia masih makan kita punya storage ke ataupun tidak? Okay, tengok shared folder tu siapa punya ownernya. Cikgu Tun tanya, pukul 11.25 tadi. Cikgu Tun TZA. Kalau dia hantar share folder tu, tapi kena tengok shared folder tu siapa. Dia sebenarnya kena tengok folder siapa punya dan kena tengok file tersebut siapa punya. Kalau owner dia kita, makan storage kita lah. Kalau
ownernya murid tersebut, tak pakailah storage kita Okay. Jadi dah tahu dah kan macam mana nak share, macam mana nak susun, macam mana nak remove orang daripada ni. Okay. Saya nak pergi kepada share with me tadi. Share with me. Saya buka pada list view. Okay. Bila saya buka share with me kepada list view, saya akan ada account pula file. File orang lain punya yang saya nak jadikan saya punya. Okay, saya tahu cikgu sangat suka benda ni. Tapi kena buat satu demi satu. Okay, satu demi satu dan make sure lah ada kebenaran orang tersebut. Saya ambil akaun saya sendirilah. Okay. Sekejap cari nama sendirilah senang. Ni. Mana yang tak ada rahsia sikit ni? Tak apalah, ambil je lah atas ni sekali. Ni innovator punya je, tak apa. Okay. Sekarang ni, owner Google Doc ni, 2020 ni, owner dia adalah innovator program. Saya nak jadikan saya punya. Okay. Ni di bawah share with me Tengok di atas share with me. Okay, saya right click. Okay, cuba right click. Okay, right click. Ada jumpa tak make a copy? Okay, macam ni kalau tak ada make a copy, maksudnya orang tu memang tak benarkan kita copy. Saya cari benda lain Saya cari, okay, yang di bawah ni nama saya ni. Slide ni lah, slide ni. Okay, ni ada. Ini Google Form yang orang punya. Okay, orang punya. Tapi orang tu share dengan kita. Belum jadi hak milik kita. Nampak tak hak milik PPD ni? Ni minggu lepas kita orang buat ni. Okay, Google Form. Dengan syarat orang tu dah share dengan kita dulu. Kita cari dekat share with me tapi masih ownership dia. Kalau ownership dia, setiap kali orang jawab akan pergi kat responses dia kan. Kita nak responses tu datang kat kita. So saya right click. Okay. Bila saya right click, carilah ini. Ni. Make a copy. Lepas tu tunggulah sekejap. Tapi kena buat satu-satu tau. Okay. Bila saya buat make a copy, saya pun pergilah dekat drive balik. My drive. Carikan nama file tadi. Cari. Okay. Dah muncul. Iaitu copy of Google Form tu. Nampak owner dia sudah jadi me. Ownership dia sudah berubah kepada kita. Ini kalau kita nak copy lah. Okay macam ni kalau folder tak boleh. Sekejap. Dulu tak boleh. Sekejap saya check. Tak boleh. Google folder tak boleh buat macam tu. Masih tak boleh lah ni. Melainkan kita buka dan make a copy satu-satu. Okay, ini kalau kita nak copy daripada orang. So, lepas tu bolehlah edit ke form tu, ikutlah kita. Barulah. Tapi kena make sure lah benda ni dia melibatkan copyright. Kalau memang orang tu tak bagi, katakan kita pula buat. Kalau saya buat, contohnya file data murid ni, saya nak share dengan orang. Tapi saya tak nak orang copy data yang ada kat dalam tu. Saya nak orang tu boleh tengok je. Ni kalau kita pula nak buat supaya orang tak boleh make a copy Okay, so saya bukalah kepada spesifik file tersebut. Buka kat sini pun boleh atau right click dari sini pun boleh. Okay, so saya bukalah Saya tunjuk yang buka ni. Okay, ini cikgu kata tadi macam mana nak tahu selamat ke tak. Bila kita buka je setiap satu folder, ni saya baru create tadi di depan cikgu. Okay, saya create depan semua orang yang menonton pada hari ini. Bila saya klik pada share, terus boleh nampak siapa je yang ada akses. Okay. Nampak tak? Ada nama kita je kan? Ailisa Azmi. You. Satu je, tak ada nama lain. Jadi memang setiap kali kita create benda baru, automatik memang kita saja yang boleh tengok. Melainkan kita memang bagi ke orang. Bila kita bagi ke orang lah baru orang boleh tengok. Okay
Lepas tu kita nak share dengan orang tapi kita tak nak orang copy. Okay, klik dulu pada change to anyone with the link ni. Nampak tak perkataan get link ni? Klik dulu pada change anyone with the link ni. Dia akan buka tau. Sekejap. Okay, so saya klik dulu kepada restricted ni. Sekejap dia baru ni. Saya klik kepada comment. Sekejap, saya klik dan balik semula. Klik pada share. Change anyone with the link kepada viewer. Saya masukkan nama lah, nama siapa-siapa tu. Okay, ni dia disable untuk public link ni. Sebenarnya, sekejap. Okay, saya klik balik pada done. Ya Allah. Okay, masukkan email Aida Liza ni. Okay, dekat atas ni, sorry cikgu, ini view baru tau dalam seminggu 2 yang lepas. Okay, saya klik pada ni. Pada apa nama ni, macam gear ni lah, saya klik pada setting ni. Okay, tengok sini. Permission apa yang kita nak bagi? Editors boleh ubah permission, boleh share. Kalau di sini, ni yang penting tau ni. Kalau saya klik di sini, maksudnya saya share dengan orang B, B tu boleh pula share dengan orang lain. Ini kalau saya klik. So saya tak klik. Okay. Atau orang yang tengok bawah ni, dia boleh download, dia boleh print, dia boleh copy. Bila ada option ini, tu yang menyebabkan dia boleh make a copy. So saya buang ni. Bila saya buang ni, orang hanya boleh tengok tapi tak boleh copy. Buang dua-dua ni. Terutamanya jika file yang cikgu nak share dengan orang tu melibatkan ada data yang sulit, data yang penting. Okay. Tapi macam saya cakap tadi, by default hanya kita seorang sahaja. Kalau saya pangkah kat sini, tadi saya share dengan Aida Liza Azmi ni, kalau saya pangkah kat sini, nampak tak? Dah tak ada nama siapa-siapa, saya seorang saja. So klik untuk ubah setting pada gear ni, share with setting ni. Nampak? Editor dah tak boleh ubah permission. Maksudnya kalau saya share dengan B, B tak boleh share dah dengan orang. Satu lagi, orang yang ada link atau orang yang dapat akses untuk tengok, dia tak boleh download, dia tak boleh print, dia tak boleh copy. Semua akan disable. Yang kata selamat dengan tak selamat tu, cuba pergi check balik satu-satu setting tu. Adakah kita memang tanpa sedar, kita bagi orang copy, kita bagi orang share pula. Tu yang menyebabkan link dia tersebar, merata-rata tu. Okay Okay, saya nak cari soalan. Cikgu Roslina, saya memang tak boleh jawab bagi pihak MOE. Satu, sebab saya dah tak bertugas lagi di KPM. Satu lagi adalah sebab saya tidak terlibat dengan setting MOEDL. Okay, setiap domain ni setting dia berbeza-beza. Jadi saya tak dapat nak jawab soalan berkaitan MOEDL. Masih boleh guna, tak boleh guna, apa jadi, itu di luar bidang kuasa saya. Saya sama macam cikgu semua. Walaupun tadi memang saya ada cakap saya pernah duduk KPM, tapi berkaitan dengan setting MOEDL itu di luar bidang kuasa saya. Kena tanya terus dengan rakan saya yang di KPM yang memang in charge benda ni. Okay So saya dah jawab berkaitan MOEDL tu. Okay, Cikgu Nur Zahanita, make a copy hanya apabila owner bagi permission. Ya, hanya bila owner bagi permission. Okay, so sebelum kita nak share dengan orang, kita check dulu setting tu, adakah kita benarkan orang tu buat pula copy. Okay, ataupun kita disable kan supaya dia dapat tengok tapi dia tak dapat copy. Kita jagalah, terutama macam saya buat slide
ada kadang-kadang ada maklumat sulit, saya akan make sure lah orang boleh tengok, tak boleh copy. Lepas tu saya disable balik lepas orang dah tengok. Benda-benda macam tu lah. Okay ya. Saya memang buat sharing tajuk beberapa hari, semua benda yang related. Macam saya janji kat cikgu. Google Drive pun berguna. Google Classroom lagilah berguna. Semalam pula Google Meet dengan Google Jamboard. Esok lagi satu, Google Calendar tu. Calendar adalah PA yang terhebat yang saya akan perkenalkan dekat cikgu esok. Siapa yang belum pernah dengar sesi saya, Google Calendar, wajib follow. Especially kita cikgu semua busy, jadual penuh dan padat. Google Calendar bukan hanya sekadar untuk tengok tarikh. Esok saya share semua. Dah lah tak ada bayar, free. Semua jenis tips-tips saya share terus esok. Okay saya cari ada tak lagi soalan. Okay. Yang nak tengok balik boleh cari kat YouTube saya, Ailisa Azmi. Di atas kiri tu sebelah perkataan record REC ada nama Ailisa Azmi. Tu YouTube saya. Boleh cari balik. Google Classroom for Beginners, Google Drive for Beginners, dan boleh cari balik Google Jamboard and Meet for Beginners dan lain-lain lagi video lah. Okay esok jangan lupa join. Saya kembalikan kepada Puan Hajar. Terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah siap dah ya? Okay. Okay, sebelum tu saya akan paparkan macam biasa. Sesi kita sampai sini je untuk hari ini. Jangan lupa esok saya akan paparkan QR code dan link untuk pendaftaran. Mohon cikgu-cikgu take note saya tak nak nanti ada ramai yang PM tepi. Kata tak dapat daftar semualah. So hari ni saya paparkan lama sikit lah. Dan please cikgu tolong jangan share link pendaftaran ni pada kawan-kawan lain yang tak menonton pun hari ni. Cikgu tu integriti ya cikgu. Okay, sekarang saya share QR code. Okay, pada yang guna handphone tu boleh type gg.gg/fasihdigitalgd akan keluar link pendaftaran juga. Mungkin tak dapat, kalau yang siapa tak dapat nak scan QR code tu, just type je lah link kat bawah tu. Okay, kita paparkan lama sikit lah untuk hari ni. Takut ada yang tak dapat. Okay, jangan lupa esok kita punya sesi yang keempat, sesi terakhir. Puan Aida akan share tentang tadi macam yang dicakap, Google Calendar, kita ada Google Task dan Google Keep. Nak tahu apa benda tu, kena tontonlah esok. Okay, dah dapat ya cikgu link ni? Okay, saya rasa itu saja untuk sesi kali ini. Kita jumpa lagi esok jam 10 pagi juga untuk sesi kita yang terakhir untuk kali ini. Okay.